Filem Polis Evo ini ditayang pada 17 September 2015 dan filem ini diterbitkan oleh Agaz Abu Bakar dan pelakon utamanya adalah Zizan Razak dan Sahizi Sam. Dan filem ini juga berjaya memenangi tempat ke-7 di dalam senarai filem tempatan kutipan tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanira Alisa Binti Wazmi. Nombor matrik H22B1061. Seterusnya, plot filem. Filem ini merupakan filem pertama dalam siri filem Polis Evo, mengisahkan dua anggota polis berpangkat inspektor, iaitu Inspektor Kha iaitu Sahizi Sam dan Inspektor Sani iaitu Zizan Razak, yang mempunyai perwatakan yang sangat berlainan, tetapi mereka harus bekerjasama untuk menuntaskan sedikit operasi pengedaran dadah di Kuala Terengganu. Kerelevanan merupakan apa yang berhubung kait dengan apa yang dibincangkan atau diperkaitkan. Berdasarkan filem yang kami kaji iaitu filem Polis Evo, dapat dikaitkan dari segi patriotik. Patriotik merupakan semangat memperjuangkan tanah air. Di dalam filem tersebut terdapat banyak aksi-aksi daripada pejabat awam iaitu polis dan orang awam yang cuba mempertahankan negara daripada jenayah-jenayah. Sebagai contoh, di dalam filem tersebut ada beberapa aksi yang menunjukkan pihak polis berjaya membanterah jenayah untuk menghidupkan suasana aman di dalam negara. Terdapat juga beberapa aksi dan scene di dalam filem tersebut yang menunjukkan rakyat biasa cuba membantu pihak polis untuk membanteras jenayah. Ianya akan mewujudkan semangat cintakan negara ataupun patriotik kepada semua yang menonton filem tersebut. Ia merupakan filem yang sangat baik untuk dipaparkan, untuk dijadikan contoh dan teladan kepada semua orang awam. Kerelevanan yang seterusnya merupakan kedaulatan undang-undang. Di dalam filem tersebut terdapat beberapa scene ataupun aksi di mana beberapa orang membuat jenayah yang menyebabkan keadaan yang tidak aman di dalam tempat tersebut ataupun kepada negara. Dapat saya tunjukkan ataupun dapat saya kaitkan kedaulatan undang-undang dengan filem yang kami kaji, iaitu di mana penjenayah di dalam filem tersebut melakukan kegiatan mengedar dadah dan akan menyebabkan berlaku ketidakamanan di dalam negara kepada negara maupun masyarakat setempat. Ianya akan menyebabkan masyarakat menjadi berpecah belah dan negara menjadi tidak aman. Itu saja untuk kerelevanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Najmi bin Samsul Azhar dan nombor kad matrik saya H22A0737. Seterusnya, mesej dan pengajaran. Mesej yang pertama ialah cabaran yang dihadapi oleh pihak polis dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara. Yang kedua ialah semangat patriotik yang ditunjukkan oleh pihak polis dalam menjalankan tugas. Yang kedua ialah pengajaran. Terdapat 3 pengajaran di sini, iaitu yang pertama, kita perlulah sentiasa membuat strategi yang efektif dan bernas dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, sentiasa bekerjasama dalam menjalankan tugas berkumpulan. Dan yang ketiga, berani dan yakin dalam membuat suatu tindakan. Berdasarkan filem yang kami kaji ini iaitu Polis Evo, dapat kami rumuskan bahawa filem ini lebih kepada penggunaan falsafah baharu. Okey, di dalam falsafah baharu terdapat 3 jenis falsafah di dalamnya, iaitu falsafah teknologi, falsafah organisasi dan falsafah ekologi. Okey, untuk falsafah teknologi, di dalam
filem tersebut terdapat penggunaan teknologi moden seperti kenderaan ataupun pengangkutan di dalamnya. Terdapat beberapa aksi di mana pihak polis menggunakan kenderaan moden iaitu kereta untuk mengejar penjenayah yang melarikan diri menggunakan sebuah van yang juga merupakan teknologi yang moden. Di dalam aksi tersebut juga terdapat aksi tembak menembak iaitu penggunaan senjata api yang kami dapat rumuskan ianya di dalam falsafah teknologi. Penggunaan senjata api seperti senapang dan pistol digunakan di dalam filem tersebut. Ini jelas menunjukkan filem tersebut menggunakan analisis falsafah baharu iaitu falsafah moden. Dan juga di dalam falsafah teknologi terdapat juga telekomunikasi di mana polis dan penjenayah menggunakan walkie-talkie ataupun telefon bimbit untuk berkomunikasi di dalam filem tersebut. Seterusnya, falsafah organisasi. Organisasi merupakan wadah yang menjadi tempat sekelompok individu berkumpul, berinteraksi dan bekerjasama dalam mengusahakan sesuatu tujuan atau objektif. Untuk dijadikan contoh di dalam filem tersebut, jelas di mana terdapat aksi pada penghujung cerita di mana sebuah organisasi penjahat ditubuhkan di mana terdapat daripada warga negara Malaysia dan warga negara Thailand bekerjasama untuk menggunakan untuk melakukan pengedaran atau penyeludupan dadah daripada Thailand kepada negara kita. Ini jelas menunjukkan terdapat kelompok organisasi yang ditubuhkan untuk menjayakan aktiviti jahat tersebut. Yang terakhir iaitu falsafah ekologi. Falsafah ekologi merupakan penyesuaian manusia dengan tempat tersebut yang memberikan kelebihan kepada mereka. Dengan erti kata lain dapat saya sampaikan iaitu di mana falsafah ekologi hubungan antara manusia dengan alam semula jadi. Di dalam filem tersebut terdapat banyak aksi-aksi ataupun tempat-tempat yang dapat dikaitkan dengan ekologi tersebut, di mana terdapat aksi tembak menembak di antara pihak polis dan pihak penjahat di sebuah pulau. Mereka memanfaatkan pokok-pokok ataupun batu-batuan untuk berlindung daripada terkena tembakan. Ini merupakan suatu interaksi di mana manusia dengan alam semula jadi tercetus. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aikad Irfan bin Zainal Abidin. Nombor matrik saya H22B0040. Hari ini saya ingin berbetangkan tentang cara berfikir. Dalam falsafah, terdapat 4 cara berfikir iaitu kaedah berfikir deduktif, induktif, abduktif dan heuristik. Cara berfikir yang pertama ialah kaedah berfikir deduktif ataupun turut dikenali sebagai silogisma dan kias. Cara berfikir ini mengaplikasikan kaedah umum ke atas masalah khusus bagi menjelaskan hukum masalah khusus tersebut. Proses ini melibatkan penyusunan beberapa pernyataan premis mengikut struktur yang tertentu. Apabila setiap pernyataan tersebut dibuktikan benar dan sah, akan menatijahkan hasil yang benar dan sah. Cara berfikir yang kedua ialah kaedah berfikir induktif, iaitu menjanjikan keberangkalian yang tinggi natijahkan hasil dari premis adalah benar. Induktif dibahagikan kepada dua, iaitu hujah induktif kuat berasaskan bukti yang banyak dan hujah induktif lemah disokong oleh bukti yang sedikit. Cara berfikir yang ketiga ialah abduksi, yang bermaksud tidak tersohor sebagaimana logik yang lain. Dan teknik berfikir ke belakang, fikir backward.
Cara ini cenderung untuk membuat inferen ke belakang terhadap kewujudan sesuatu fenomena dan kepada hukum sebab dan akibat. Cara berfikir yang terakhir ialah cara berfikir heuristik, iaitu kaedah pemikiran secara penerokaan eksploratory dan bukannya bersifat penilaian serta meneroka keadaan baru untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, ataupun dikenali sebagai kaedah try and error dengan melakukan beberapa percubaan untuk selesaikan masalah dan setiap kali gagal, kaedah-kaedah baru akan dicuba sehingga selesai masalah. Di dalam filem Polis Evo, kami mendapati terdapat dua cara berfikir. Cara berfikir yang pertama ialah kaedah berfikir heuristik. Sebagai contoh, pada babak dalam filem Polis Evo ini, di mana Inspektor Sunny dan Inspektor Kai merancang untuk menyamar sebagai warga asing yang ingin membeli dadah daripada ketua penjual dadah iaitu Israel di markasnya. Walau bagaimanapun, rancangan mereka gagal, tetapi mereka tetap mencuba menyelesaikan kes tersebut dan sama seperti maksud kaedah berfikir heuristik iaitu try and error. Cara berfikir yang kedua yang kami temui ialah kaedah berfikir abusif, juga digunakan di dalam filem ini. Di dalam filem ini, babak tersebut ialah apabila Maya teringat tentang arwah ayahnya yang menyuruh Maya menyambung pelajaran ke luar negara demi keselamatannya agar tidak terlibat dalam kes dadah ini. Kaedah tersebut ialah teknik berfikir ke belakang, thinking backwards, serta membuat inferen ke belakang terhadap kewujudan sesuatu fenomena dan kepada hukum sebab atau akibat. Sekian, terima kasih. Seterusnya, aliran falsafah. Aliran yang berkait dengan filem yang kami kaji ialah aliran empirisisme. Aliran ini adalah sumber ilmu melalui pengalaman panca indera. Seterusnya, falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, berhasrat untuk memupuk insan seimbang dan harmonis melalui kesepaduan ilmu dan pendidikan secara berterusan. Selain itu, asas utama kesepaduan Jerry untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis adalah berpastikan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dan kesudahannya, individu berupaya menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat serta negara. Antara kaitan konsep falsafah pendidikan kebangsaan dengan filem yang telah kami kaji ialah watak antagonis iaitu Israel dan anak-anak buahnya di dalam filem tersebut yang menjadi pengedar dadah dengan hanya mementingkan wang daripada ahli keluarga, masyarakat serta negara. Selain itu, Inspektor Sunny memarahi Inspektor Kai kerana mengisap rokok. Inspektor Sunny berbuat demikian kerana seseorang yang mematuhi perintah Allah SWT yang menyatakan bahawa wajiblah kita untuk mengelakkan diri daripada sesuatu yang memudaratkan kita. Akhir sekali, berdasarkan filem ini, negara menjadi lebih aman dan terjaga selepas pihak polis berjaya menupaskan salah satu sindiket pengeluaran dan penyeludupan dadah yang terbesar di Malaysia. Filem Polis Evo dengan konsep rukun negara dapat dilihat pada prinsip kesetiaan kepada raja dan negara, di mana ia dapat diringkaskan apabila melihat tanggungjawab polis iaitu Inspektor Sunny dan Inspektor Kai dalam membenteras jenayah yang menjual barang terlarang iaitu dadah Syabu Naga. Filem ini juga dapat dikaitkan dengan rukun negara kedaulatan undang-undang. Seperti yang kita semua tahu, di Malaysia menjual dadah ni satu yang dilarang dan melanggar undang-undang. Oleh itu, filem ini dapat dikaitkan dengan rukun negara tersebut. Konsep kesejahteraan. Konsep kesejahteraan matlaban dan elemen teras kepada pembangunan sesebuah komuniti. Kesejahteraan yang dicapai oleh sesuatu komuniti digambarkan oleh kedudukan atau keadaan sesuatu komuniti pada suatu masa tertentu. Kedudukan atau keadaan komuniti digambarkan pula oleh tahap dan taraf hidup individu, keluarga dan komuniti berkenaan. Tahap merujuk kepada apa yang dirasai, dinikmati atau dideritai oleh sesebuah komuniti, manakala taraf pula merujuk kepada apa yang dicapai oleh komuniti berkenaan. Tahap dan taraf hidup individu, keluarga dan komuniti boleh dinilai berdasarkan kepada indikator-indikator kesejahteraan sosial.
Kesejahteraan sosial tidak boleh dipisahkan daripada perspektif pembangunan sosial. Pendekatan pembangunan sosial ini berkait secara langsung dengan pencapaian kesejahteraan sosial sesebuah komuniti. Hal ini disebab kesejahteraan sosial tidak berlaku secara langsung mengikut pembangunan ekonomi, tetapi terhasil daripada pembangunan sosial. Pembangunan sosial bukan sahaja memberi tumpuan terhadap aspek penyediaan barangan, perkhidmatan atau pemulihan, tetapi ditumpukan juga kepada aspek yang lebih luas dalam komuniti dengan matlamat untuk memperbaiki dan meningkat kualiti hidup ahli komuniti berkenaan. Sisi-sisi buruk pembangunan ekonomi secara sosial yang diakibatkan oleh ketimpangan distribusi pendapatan di mana golongan kaya semakin kaya dan golongan miskin semakin miskin. Relasi-relasi sosial semakin menurun, lebih menghargai individu yang memiliki dan bagus secara ekonomi dibandingkan individu memiliki kualitas sosial dan moral yang bagus. Hal ini terbukti ketika saat ini masyarakat ternyata lebih menghargai individu yang punya banyak uang walau seorang koruptor dibanding orang alim atau baik hati tapi miskin. Di dalam cerita kami kaji, iaitu Polisi Ibu, konsep sejahtera yang dapat dirumuskan adalah terdapat beberapa watak yang menjadi seorang anggota polis untuk membenteras jenayah-jenayah iaitu penyeludupan dadah jenis syabu najis. Hal ini kerana dadah sangat bahaya yang boleh merosakkan akidah seseorang remaja, bangsa dan negara. Selain itu, aksi-aksi ganas yang terdapat dalam filem ini seperti membunuh, membawa kereta dengan laju, menggunakan senjata api tidak patut dicontohi. Hal ini kerana aksi-aksi ini sangat berbahaya dan akan menyebabkan kesejahteraan negara terjejas. Di samping itu, pada dasarnya, setelah mempelajari subjek falsafah, secara tidak langsung ini telah mengubah pandangan kami terhadap semua perkara. Jika dulu sekadar melihat filem ini, tetapi sekarang kami pandai untuk mentafsir dan mengaitkan filem dengan subjek falsafah yang akan memberi impak berlainan kepada kehidupan kami.